Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Selepas UMNO menjadi PM, semakin rancak kluster mahkamah dibebaskan. Jangan salahkan rakyat jika mereka mempunyai persepsi yang agak negatif terhadap ketulusan UMNO dalam mentadbir negara. Betulkah UMNO ingin menguasai Putrajaya untuk membantu survival rakyat ketika COVID-19 atau hanya untuk melepaskan kluster mahkamah yang selama ini membelenggu parti itu sebelum pilihan raya umum ke-15? Tidak perlulah rasanya disebut siapa yang dilabel dengan label sedemikian kerana rata-rata rakyat sedia maklum parti yang kononnya keramat ini sebenarnya dipenuhi dengan DNA rasuah, kleptokrat dan kakistokrat yang selayaknya dilabelkan dengan label kluster mahkamah sehingga menyaksikan presidennya kini hanya menepuk dahi melihat orang bawahannya menjadi Perdana Menteri dan bukan dirinya. Tapi rasanya itu tidak menjadi hal asalkan mereka akan dibebaskan seorang demi seorang dengan kuasa yang mereka ada. Kami tidak mempertikaikan kedaulatan undang-undang, tetapi campur tangan orang politik di Malaysia tidak pernah tidak berlaku dalam apa jua cabang pentadbiran. Itu satu fakta. Ahli Parlimen Pontian Datuk Seri Ahmad Maslan dilepaskan dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini daripada tuduhan gagal mengisytiharkan wang RM2 juta diterima daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan memberi pernyataan palsu kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ia selepas pendakwaan memberitahu mahkamah bahawa pihaknya bersetuju menarik balik kesebuah pertuduhan selepas Ahmad Maslan membayar kompaun RM1.1 juta. Sehubungan itu, Hakim Datuk Ahmad Syahrir Muhammad Saleh melepas dan membebaskan Ahmad daripada sebuah pertuduhan. Terdahulu, Tuan Syahrul Hamidi dan Haziq dalam kenyataan berkata proses penyelesaian itu dibuat mengikut undang-undang melalui proses yang telus dan teratur. Penyelesaian ini bukan pengakuan bersalah terhadap pertuduhan yang dikenakan terhadap anak guam. Proses penyelesaian ini tiada kaitan dengan apa-apa faktor politik atau membabitkan mana-mana orang, agensi siasatan dan pendakwaan, katanya. Untuk rekod, Ahli Parlimen Bera Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob 61 tahun yang juga Naib Presiden UMNO mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri ke-9 di hadapan Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara 21 Ogos lalu. Ahmad yang juga Setiausaha Agong UMNO dan Ahli Parlimen Pontian pada 24 Ogos lalu mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dua pertuduhan itu ialah gagal mengisytiharkan RM2 juta diterima daripada Datuk Seri Najib Razak kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan memberi pernyataan palsu kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Pada 21 Januari tahun lalu, beliau didakwa melibatkan diri dalam pengubahan wang haram dengan cara tidak melaporkan pendapatan sebenar yang berjumlah RM2 juta yang diterima daripada bekas Perdana Menteri itu kepada LHDN dalam borang nyata cukai pendapatan bagi tahun taksiran 2013 yang bertentangan dengan Seksyen 113-1-A Akta Cukai Pendapatan 1967. Beliau didakwa menerima wang tersebut yang dipercayai sebagai hasil daripada aktiviti yang menyalahi undang-undang melalui cek M Islamic Bank Berhad bertarikh 27 November 2013 dan cek tersebut telah ditunaikan sendiri oleh Ahmad pada hari yang sama, lapor awani. Perbuatan itu didakwa dilakukan di LHDN Cawangan Duta, Kompleks Pejabat Kerajaan, Jalan Tuanku Abdul Halim pada 30 April 2014 mengikut Seksyen 4-1-A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda RM5 juta atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, Ahmad didakwa memberi pernyataan palsu kepada SPRM semasa percakapannya dirakam oleh pegawai penyiasat SPRM iaitu Ketua Penolong Kanan Penguasa Muhammad Zairi Zainal mengenai isu itu di bilik sidang media bangunan Parlimen Jalan Parlimen antara 2.45 dan 3.30 petang pada 4 Julai 2019.
Ahmad didakwa mengikut Seksyen 32/8/C Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda RM3 juta atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sebelum ini, perbicaraan kes itu ditetapkan di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Suzana Hussein bermula 5 Julai lalu. Bagaimanapun, kes tersebut dipindahkan ke Mahkamah Tinggi selepas Hakim Colin Lawrence Sequeira membuat keputusan membenarkan permohonan Ahmad untuk memindahkan kesnya dari Mahkamah Session. Mahkamah memutuskan demikian atas alasan antaranya terdapat persoalan undang-undang serius yang timbul, terutama dalam pertuduhan dihadapi anak guamnya di bawah Seksyen 32 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur itu nampaknya turut menarik perhatian warganet atau lebih mudah disebut sebagai rakyat Malaysia. Ratus-ratus rakyat secara menyindir mengucapkan tahniah ekoran tindakan pihak pendakwaan menarik balik ke sebuah pertuduhan selepas Ahmad membayar kompaun RM1.1 juta. Dah ramai sangat jerung dibebaskan. Komen pengguna Facebook Khairul Azhar. Tidak kurang juga yang mengaitkan durian runtuh yang diterima Ahmad hari ini dengan Kerajaan Melayu Islam yang sekarang diterajui Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ada juga yang menyifatkan ianya sebagai satu keberkatan ketika bersama kerajaan Islam. Sehubungan itu, warganet juga menyifatkan apa sahaja boleh berlaku apabila kuasa sudah berada dalam genggaman. Ada kuasa, kebal jadinya. Serentak dengan keputusan terhadap Ahmad, perkataan UMNO juga muncul menjadi tersohor kini di Twitter dengan 1,587 ciapan setakat tengah hari tadi. Mungkin inilah harga sebuah pengkhianatan UMNO kepada Bersatu. Patutlah beria-ia benar mereka menjatuhkan Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Seusia sebulan menjadi kerajaan, seorang demi seorang kluster mahkamah bebas dan dilepaskan. Tahniah UMNO. Mungkin juga ini merupakan harga yang perlu dibayar oleh Bersatu yang mengkhianati Pakatan Harapan dalam langkah Sheraton tahun lalu. Selepas ini, kita bersedia untuk mendengar berita gembira tentang kes Zahid Hamidi dan Najib Razak pula. Sabar, sama-sama kita nantikan.